akan naik titis sirat. Siapa dia? Semua orang akan lalu titis sirat. Ahli neraka pun naik, ahli syurga pun naik. Titis sirat akan dilintasi oleh semua orang, termasuk para rasul, termasuk orang yang masuk syurga tanpa hisab. Mulia tu, paling mulia pun kena naik titis sirat, tapi laju seperti kilat. Ada orang naik titis sirat 100 tahun jatuh. La ilaha illallah. Jatuh pergi mana ustaz? Bukan jatuh rebah, jatuh ke neraka Jahannam. Kerana sirat itu dibentangkan seperti jambatan gantung di atas neraka Jahannam. Siapa yang jatuh terus masuk ke neraka Jahannam, tak payah masuk ke pintu dah. Jatuh tu kena salai terus bawah neraka Jahannam. Ada orang bau syurga dah, maka dia pun kata alhamdulillah, bau dah syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, dekat dah ke? Nabi kata lebih kurang 500 tahun bau dah syurga tu. Rasa macam susah kehidupan di akhirat ustaz, terang nak masuk syurga. Bukan susah, confirm susah. 1 juta kali lebih mudah hidup di dunia daripada melintasi titis sirat. Berketahuilah, ketahuilah, sedarilah, saya dan kita semua. Tuan-tuan ingat pendek titis sirat. Kalau laju macam kilat, alhamdulillah. Kalau perlahan macam mana ustaz? Kalau perlahan Nabi sebut merangkak di atas titis sirat. Kita berapa kita sebut subhanallah wa bihamdihi? Berapa kita sebut la haula wa la quwwata illa billah? Berapa kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Berapa sehari kita sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Berapa sehari kita sebut la ilaha illallah? Berapa sehari kita sebut Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad? Ada orang tak ada? Lagi balik beli tasbih, letak dalam poket. Semua yang ada dalam masjid, untung yang meniaga tasbih malam ni. Ada tak? Ada? Tak ada orang sekali. Rugi tak meniaga tasbih. Semua anak dah jadi anak neraka dah. 7 tahun tak boleh bergerak, makan kena suap, minum kena suap, najis perlu ditukar oleh anak-anak dengan pampers. Semua anak dah jadi anak neraka dah. Itu ujian Allah kepada keluarga tu. Tapi tak ramai anak-anak yang mampu untuk memakaikan pampers ayah dan mak hak 7 tahun 6 tahun tadi. Jadi contoh ni yang kita tengok ni dengan mata. Lawan tolak, bertengkar adik-beradik. Rumah kamu pula, aku dah 6 tahun dah. Rumah kamu pula 4 bulan dah di rumah aku. Mak yang lumpuh dengar, mengeleh di mata. Subhanallah. Sebab tu ibu dan ayah yang soleh, dia berdoa apa? Saya pernah dengar ni. Ibu dan ayah yang soleh, salah satu doa mereka, dia kata, ya Allah, sekiranya kau matikan aku, matikanlah dengan cara yang mudah, yang aku tidak menyusahkan sesiapa pun di keliling aku. Sebab dia tahu kalau Allah uji dia sakit yang melantar, tak boleh gerak, itu bermaksud ujian besar kepada anak-anak dia, untuk menjadi anak yang taat dan soleh, yang akan dilimpahkan oleh Allah kebahagiaan dan rezeki yang melimpah kalau dia berkhidmat, ataupun dia akan jadi anak yang derhaka, yang setiap hari dilaknat oleh Allah dan seluruh makhluk. Bukan kalau dalam rumah ada yang tak solat, walaupun seorang, ketahuilah, boleh jadi seorang itulah yang membawa kemurkaan Allah dalam rumah kita selama ni. Duit tak cukup, masa tak cukup, makanan tak cukup, anak-anak tak barakah, rumah rasa tak barakah, rumah sendiri tapi rasa tak tenang. Kerana ada satu orang yang mengundang kemurkaan Allah duduk dalam rumah kita.
Apatah lagi 3 orang anak tak sembahyang, 3 orang yang mengundang kemurkaan Allah dalam rumah kita. Apabila satu orang dia sembahyang, dia menghadap Allah, dia sujud dan rukuk kepada Allah dengan ikhlas, akan datang makanan, akan datang kebahagiaan, akan datang kedamaian, akan datang kesenangan, akan datang bantuan daripada Allah. Faham anda? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua di kalangan orang yang mendirikan salat. Siapa yang meletakkan Allah di hadapan, dengan erti kata mendahulukan Allah dalam semua benda. Kalau nak mengadu dengan Allah. Kalau nak merintih dengan Allah. Kalau nak minta dengan Allah. Kalau nak bertanya dengan Allah. Kalau tuntutan harian pun kita utamakan Allah. Ketahuilah Allah akan cepat bersama dengan kita menyelesaikan masalah dan dugaan hidup yang begitu banyak di akhir zaman ni, insya-Allah. Allah akan bimbing kita. Wahai Allah, jadikan keluarga aku di kalangan yang mendirikan solat. Solat ni antara rahsia, sebab tu dia sehari 5 kali sembahyang. Ada banyak rahsia solat. Bila dengar muazzin sebut hayya 'alas solah, yang memanggil itu Allah. Yang memanggil itu Allah. Tuan-tuan boleh tinggal waktu tu kerja, Allah akan ganti hari itu juga sesuatu, insya-Allah. Mendahulukan Allah SWT, pengorbanan seorang kekasih kepada kekasihnya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan berikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kamu sebelum akhirat kamu. Kita tahu anak kita tak sembahyang. Ada anak kita 2-3 orang ustaz, besar-besar dah ustaz, umur 20 lebih. Nak suruh apa ustaz, dia pun ada anak dah tapi tak sembahyang. Nak doa apa ustaz, besar lekak dah, kerja dah, pakat ada anak dah. Dan anak kita sudah ada anak, bermaksud cucu kita juga nanti tak sembahyang. Allahu Akbar. Orang bina keluarga, anak cucu cicit masuk syurga. Kita bina keluarga, anak cucu cicit keturunan kita semua hak jenis tak masuk syurga. Wal'iyadzubillah. Apa lagi kebaikan yang kita harapkan daripada seorang anak yang tidak mengerjakan sembahyang? Maka tak ada kebaikan. Sebab satu orang manusia bila dia tak sembahyang, dia buatlah 1000 kali umrah, dia bacalah Quran sehari 30 juzuk, dia bersedekahlah sebulan 50,000 pun, nescaya kesemua ibadat dia tidak diterima dan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa kunci Allah terima semua jenis ibadat? Solat. Hak ni ayah-ayah ambil perhatian. Kalau ada anak-anak yang masih belum melakukan solat, ulun sebelum kita pejam mata, ulun habis-habisan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala habis-habisan. Ya Allah, jadikanlah anak kami di kalangan mereka yang mendirikan solat. Terus semua tempat yang pernah menyaksikan kita melakukan kebaikan dan ibadat akan datang di mahsyar sebagai saksi kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, bila semayang sunat ke, semayang fardu ke, hari ni kita semayang di satu tempat, esok kita ubah tempat lain, lusa ubah tempat lain. Sebab kesemua tempat-tempat yang kita solat itu akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan mereka mempunyai mulut untuk bersuara. Ketika nama fulan bin fulan dipanggil untuk ditimbang amalannya, setelah selesai kesemua amalannya ditimbang, Allah Subhanahu Wa Taala pun menyeru kepada semua makhluk-makhluk yang pernah menyaksikan kita melakukan ibadat di atas dunia. Orang menari, kita menari. Orang buat lampu pusing kanan kiri, kita buat lampu pusing kanan kiri. Kenapa kita tanya ni? Untuk apa ni? Yang buat tu pun tak tahu seronok. Satu supermarket buat, satu universiti buat, satu politeknik buat, satu hospital buat, satu rumah buat, satu keturunan saudara mara buat. Bila tanya kenapa buat, tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi sebut sehingga mereka masuk dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, kamu akan ikut masuk dalam lubang biawak. Kata para ulama, itu bermaksud orang bukan Islam buat benda yang tak masuk akal, semua tiru. Jadi dah hari ni? Jadi semua tiru, semua nak tiru. Ada matlamat, tak ada matlamat, ada manfaat, tak ada manfaat, rugi duit, tak rugi duit. Yang penting trending. Yang penting yang ni yang paling semasa. Tutup aurat ke, tak tutup aurat ke, ambil duit orang ke,
curi duit ayah ke, langgar aturan Islam ke, tak langgar aturan Islam ke, buang masa ke, tak buang masa ke, bermaruah ataupun tidak bermaruah, yang penting tiru. Jadi kata jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada satu subuh Nabi keluar dari rumah melihat isterinya sedang solat. Kemudian Nabi solat subuh di masjid bersama sahabat. Kemudian Nabi wirid. Nabi tunggu sehingga terbit matahari. Lepas 20 minit Nabi solat. Keseluruhan waktu tu kira-kira lebih kurang 2 jam. Nabi balik. Nabi melihat isteri Rasulullah tadi masih lagi beribadat. Lalu Nabi bertanya, adakah kamu masih beribadat sejak daripada aku keluar sebelum subuh tadi? Isteri Nabi jawab, ya. Maka Nabi kata, aku nak ajarkan kepada kamu satu zikir yang kalau kamu sebut sebanyak 3 kali pada waktu pagi. Zikir itu 3 kali, tak sampai 1 minit pun, pahalanya lebih banyak daripada kamu duduk pagi tadi sampai sekarang, kata Rasulullah. Maka Nabi pun ajar, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. 3 kali. Sesiapa yang menyebutkan subhanallahi wa bihamdih, tiap-tiap hari dia sebut 100, Allah buang semua dosa dan kesalahan dia, sekalipun kesalahan dan dosa itu sebanyak buih di lautan. Berkawan dengan orang tak elok, mati dengan cara kawan-kawan tu lah. Mesti. Ini janji Allah dalam Quran, janji Nabi dalam hadis. Siapa kawan kamu, macam itulah cara kamu mati. Kaedah dia macam tu je. Kawan. Urusan kawan ini disebut oleh Allah dalam Quran. Tuan-tuan, kawan bukan benda main-main. Sebab tu penceramah motivasi duk sebut, tengok siapa kawan anak kita, kita duk buat heran. Allah, kawan pi dengan siapa Ustaz? Dia ni kawan pi dengan siapa? 16 tahun kita bela dengan duk di masjid apa semua, dia nak berubah bukan 3 tahun. Seminggu dia boleh berubah. Seminggu. Dengan kawan hak tak elok ni, kawan hak nakal, seminggu dia boleh jadi jahat. Syarat asas antara yang terbesar istiqamah, mesti kawan-kawan yang soleh. Mesti kawan sebab Allah dah sebut lah, hati-hati. Ada ayat Quran tentang kawan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, kata satu orang di padang mahsyar, manusia yang paling celaka dan rugi akibat tersalah memilih kawan yang jahat dan meninggalkan kawan yang baik. Akan berdoa kepada Allah supaya Allah menganugerahkan syahid ataupun asyahadah kepada kita. Sesungguhnya orang yang sentiasa, laki ke perempuan, yang tiap-tiap malam sebelum tidur minta dengan hati yang ikhlas, bersungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, urzuqni syahadah, muliakanlah aku dengan syahadah, maka dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, duduk dalam kumpulan syuhada, walaupun dia mati di atas katilnya, kata Rasulullah, wa in mata ala firashihi. Tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Teruskan memohon, kerana sebahagian doa boleh menembusi takdir. Teruskan meminta dengan Allah Jalla Jalaluh, yang setiap inci alam ini berada dalam bolak-balikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ya, berterusan minta. Apabila Allah Ta'ala sebut sesiapa yang menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allah SWT akan tanam kepada dia satu pokok dalam syurga. Ibu itu tajam sejak daripada Allah mula menciptakan bumi ni sampai kiamat. Bukan ibu sajalah, ibu dan ayah. Sebab tu ibu-ibu jangan keluar perkataan tak elok. Tengok anak dia nakal, ish apa macam beruk pun. Lah dia sebut macam beruk, anak tu jadi beruk.
Menjadi nakal macam buruk. Tuan-tuan, mulut ibu, mulut ayah, jangan sebut perkataan tak elok. Siapa yang ajak orang buat satu benda baik, dia tunjuk ke orang lain walaupun tak ajak, sama ada dengan mulut dia tapi dengan tindakan dia, dan orang tiru. Maka Nabi kata, tiap-tiap orang yang tiru ajakan dia, kita mendapat pahala seperti mana seolah-olah kita yang melakukan kebaikan itu. Pakat-pakat buatlah tuan-tuan. Sementara kita hidup, buat satu benda yang orang lain, juta-juta orang tiru kebaikan kita, maka kalau 1000 orang buat kebaikan yang kita ajak, 1000 pahala tu masuk ke dalam diri kita walaupun kita telah pun meninggal dunia. Oleh mereka yang memiliki akaun-akaun Facebook, Instagram yang ratus-ratus ribu ni, pasang bagi pengikut kamu dengar. 300,000 followers kamu, 600,000 followers kamu, bijak mengejar akhirat, berseni dalam mengejar redha Allah. Ini matlamat kita, matlamat hidup kita. Mereka yang hebat akhirat, mesti dunia mereka hebat. Itu kaedah dia. Kenapa mereka mengejar dunia, ya Rasulullah? Kerana mereka tidak tahu hakikat syurga. Syurga menyediakan kemahuan kita walaupun kita duduk di dunia. Kenapa Nabi suruh utamakan akhirat? Kenapa Rasulullah minta utamakan Allah? Sebab kita nak pergi satu tempat, itu ialah kampung halaman kita satu ketika dulu, dan mereka tidak tahu hakikat dunia yang sementara dan penuh penipuan. Nak tahu apa itu dunia? Allah Ta'ala dah jawab dalam Quran. Puan-puan belilah ayat Quran tu, melekat di dinding rumah supaya tiap-tiap hari kita baca, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Tulis makna di bawah. Tiap-tiap kali kita masuk, kita nampak ayat hakikat dunia yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh, baru ingat, oh dunia. Astaghfirullah. Keluar perkataan astaghfirullah. Habis semayang subuh ataupun habis semayang maghrib, lepas kita wirid, kita selawat, kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, apa semua tu, bacalah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kerana sesungguhnya apabila kamu mengucapkan doa itu, kemudian kamu meninggal pada malam itu, nescaya telah ditulis bahawa kamu akan terselamat daripada api neraka. Subhanallah. Nabi jamin. Siapa beritahu kat Nabi? Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kat Nabi. Jangan lupa sebut insya-Allah. Perkataan tu sangat karamah tuan. Dia ada barakah dia yang tersendiri, sangat besar. Insya-Allah ya. Tuan-tuan, isteri nak ajak keluar pun insya-Allah saya kita keluar. Bukan. Selit insya-Allah. Apa sahaja. 12 tahun tak bercakap dengan mak ayah. Majuk. Mak tak bagi tanah yang tepi jalan tu dekat dia. Subhanallah. Dia pulau mak ayah dia. Dan sebenarnya hidup dia tak tenang pun. Gaji banyak tapi tak tenang. Dia rasa kosong tau. Dalam hati tu kosong. Tapi di mana kosong tu tak jumpa nak isi. Kereta baru ada, rumah 5 bilik, kereta 2 biji, anak-anak semua berjaga, tapi dia rasa kosong. Dia cari seumur hidup dia tak dapat. Kekosongan itu ialah ruang dosa yang dia lakukan kepada makhluk yang bernama mak dan ayah, yang telah pun dipaterikan oleh Allah dalam Quran bahawasanya siapa nak redha Allah mesti dapat redha mak dan ayah dulu. Istiqamah, berterusan, konsisten melakukan kebaikan. Sekali-sekala jatuh itu mesti. Contoh ingat Nabi tak mengalirkan air mata. Nabi mengalirkan air mata dibaling batu oleh penduduk Taif sehingga darah mengalir daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditapak kaki Nabi di capal yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan, seandainya apa yang aku dapat ini bukan kerana murka-Mu, aku tak kisah wahai Allah. Aku tak kisah untuk hati aku dihujani dengan bahasa yang kesat. Seandainya semua ni bukan di atas kemurkaan Kamu. Kita semua manusia, termasuk saya, kita melakukan kesilapan. Kadang kita jatuh, kadang kita bangun, kadang kita semangat, kadang kita lemah. Tetapi mereka yang kuat pergantungan dengan Allah, kuat tawakal dengan Allah, baik sangka dengan Allah, maka lemah dan duduknya tak lama. Dia jatuh,
Tapi tak lama, ramai orang serang dia, ramai orang fitnah dia, ramai orang kutuk dia. Satu-satu masa dia jatuh, sekejap je dia ambil masa, kembali kepada Allah, munajat dengan Allah, sujud dan rakaat, dibangun. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.